Ramai yang terkejut apabila saya mengesahkan benar aset kekayaan Taib Mahmud mencecah lebih 70 bilion ringgit hari ini. Hal ini sememangnya pendedahan yang cukup panas. Kerana tidak ada sesiapa yang mengetahui kebenaran dan kesahihan aset kekayaan Taib Mahmud di dalam Malaysia dan luar negara. Itu adalah bukti kejayaan empayar kekuasaan Taib Mahmud selama berpuluh-puluh tahun di Sarawak dan di dalam negara Persekutuan Malaysia secara keseluruhannya. Daripada rekod fakta dan bukti ini, Taib Mahmud adalah satu-satunya elit politik yang tidak pernah kalah dan tewas dalam percaturan kuasa Malaysia melibatkan semua krisis politik dari tahun 1980-an sehingga tahun 2020-an. Jawatan-jawatan yang dipegang oleh Taib Mahmud sememangnya dimonopoli secara mutlak oleh elit politik ini yang memiliki aset berpuluh-puluh bilion ringgit, malah jika dicampur bersama anak-anaknya dan adik-beradiknya serta keluarganya, ia tidak mengejutkan jika saya katakan anggaran kekayaan keluarga Raja Baru Sarawak ini adalah mencecah lebih 100 bilion ringgit. Kali ini, saya ingin membuat pendedahan dan perkongsian berkaitan dengan aset-aset kekayaan anak beranak Taib Mahmud yang sangat hebat dan luar biasa. Perkara ini telah dikaji oleh para sarjana, oleh pakar akademik, oleh profesor-profesor di dalam negara dan luar negara. Sebab itu perkara ini menjadi pendedahan yang paling tepat dalam sejarah politik dunia. Kerana sememangnya Taib Mahmud bukan sahaja sangat hebat memperkayakan dirinya selama menjadi Ketua Menteri Sabah dan TYT Sarawak, malah pemusatan kuasa ekonomi oleh Taib Mahmud turut memperkayakan adik-beradiknya, anak-anaknya yang sangat-sangat berkuasa di Sarawak maupun dalam Malaysia. Pakcik Makcik Otok Arung, selari dengan dasar penswastaan dalam Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional DPN yang bertujuan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan, adalah satu usaha baik di bawah pentadbiran Taib Mahmud, khususnya untuk melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Dalam pelaksanaan konsep penswastaan di negeri Sarawak, tender bagi projek-projek besar sememangnya dikuasai oleh Taib Mahmud, keluarganya dan kroni-kroninya. Tender-tender projek besar cenderung untuk diberi atas pertimbangan kepentingan Taib Mahmud melalui syarikat-syarikat keluarga, anak beranak, adik-beradik dan kroni yang dinaunginya yang telah mendapat faedah daripada dasar penswastaan, DEB dan Dasar Pembangunan Nasional. Dasar penswastaan memberi laluan mudah kepada amalan naungan dalam pemerintahan Taib Mahmud
yang menggunakan kuasanya, iaitu jentera kerajaan dalam kabinet berpuluh-puluh tahun bagi memberi peluang perniagaan kepada anak-beranaknya, adik-beradiknya, serta kroni-kroninya. Keluarga Taib Mahmud dan elit kapitalis tauke-tauke kaya sedia ada di Sarawak telah memperoleh keuntungan besar bersama Taib Mahmud dalam pemberian dan monopoli, kontrak dan tender-tender projek melalui kuasa mutlak Taib Mahmud yang sangat-sangat berkuasa sebagai Ketua Menteri Sarawak lebih 30 tahun. Semasa Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri Sarawak, beliau juga memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar. Maka melalui jawatan-jawatan besar ini, Taib Mahmud mempunyai kuasa untuk menganugerahkan lesen, konsesi pembalakan dan konsesi penanaman kelapa sawit sebagai kontrak-kontrak keuangan negeri dan hubungan langsung dengan syarikat-syarikat besar Sarawak yang ada kaitan dengan anak-beranak Taib Mahmud dan adik-beradik Taib Mahmud. Sebagai contoh, syarikat Sarawak Energy Berhad merupakan salah satu syarikat yang mempunyai hubungan dengan 3 buah syarikat keluarga Taib Mahmud, iaitu syarikat Sarawak Kabel, Naim Holding dan Cahaya Mata Sarawak, yang mana telah diberikan geran kontrak projek bernilai lebih 220 juta US dollar dalam koridor pembangunan tenaga Sarawak SCORE. Ciri ini wujud kerana syarikat besar keluarga Taib Mahmud antara yang mendapat kelebihan dan jaminan dalam pengagihan geran atau konsesi projek pembangunan sejak tahun 2009 lagi. Sehubungan dengan itu, proses ini adalah ciri lain yang membawa kepada hubungan jelas antara Taib Mahmud dan elit ekonomi di Sarawak yang begitu sinonim dengan polisi pemerintahan yang pro-perniagaan. Di dalam sejarah governance Taib Mahmud yang berjaya membina empire kerajaan oligarki yang sangat-sangat berkuasa di Sarawak yang tidak pernah kalah dalam mana-mana pilihan raya negeri. Pelaksanaan DEB dan Dasar Pembangunan Nasional di negeri Sarawak menunjukkan peningkatan angka yang begitu pantas dalam kelompok kumpulan kapitalis perniagaan orang-orang kaya baru yang tersenarai dalam Bursa Saham Kuala Lumpur KLSE. Dalam kalangan orang kaya baru yang tersenarai adalah syarikat milik keluarga Taib Mahmud. Antaranya adalah Syarikat Cahaya Mata Sarawak, Bank Utama, RHB Bank, Jaya Tiara Holdings, Subur Tiara Holdings, Sarawak Concrete Industries, Sarawak Oil Palms, Sarawak Enterprise Corporation, Sateteras Resources, Sugar Bun Corporation, Incorp Kim Hin Industries, KKB Engineering dan Hock Sing Lee. Ciri politik perniagaan di bawah governance Taib Mahmud adalah kawalan dan monopoli sumber melalui autonomi immigration negeri Sarawak. Para sarjana menganggap autonomi immigration yang dikekalkan sehingga hari ini bukan sahaja kerana faktor sejarah, etnik dan kepercayaan masyarakat Sarawak yang eksklusif untuk mereka di dalam negara Persekutuan Malaysia. Sebaliknya, ia bertujuan untuk kepentingan ekonomi politik Taib Mahmud. Elit kapitalis tempatan melibatkan keluarga Taib Mahmud dan kroni-kroninya. Pelbagai syarikat tempatan negeri Sarawak yang memonopoli pasaran ekonomi domestik di Sarawak. Antaranya seperti Rimbunan Hijau, Titanium Sdn Berhad dan syarikat-syarikat lain yang mempunyai kepentingan dalam polisi pembangunan ekonomi Taib Mahmud selama lebih 50 tahun berkuasa sebagai Ketua Menteri Sarawak dan TYT Sarawak.
Hubungan rapat antara politik dan perniagaan dengan pemimpin negeri Sarawak mewujudkan kebergantungan dalam menggerakkan pembangunan di Sarawak. Maka, selama 33 tahun, Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri Sarawak yang paling berkuasa, yang paling kaya. Campur tangan Taib Mahmud melalui institusi kerajaan negeri turut membawa kepada kekayaan anak-anaknya dan adik-beradiknya serta kroninya di tahap yang sangat hebat dan luar biasa sehingga tidak dapat ditandingi oleh syarikat-syarikat lain yang berada di Malaya dan luar Sarawak. Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Taib Mahmud membentuk kelas kapitalis dalam kalangan ahli perniagaan Bumiputera yang menyokong parti kerajaan pemerintah di Sarawak sehingga hari ini. Dalam masa yang sama, ia melibatkan pengaruh Taikun ataupun hartawan balak Cina untuk mewujudkan hubungan ekonomi politik melalui proses kuasa politik. Para profesor, para sarjana menyatakan bahawa keluarga Taib Mahmud sudah menjana kekayaan yang sangat hebat, yang sangat banyak di Sarawak. Keluarga Taib Mahmud mempunyai rangkaian perniagaan dalam lingkungan 417 syarikat dalam dan luar negara. Malah, senarai elit kapitalis baharu terdiri daripada elit ekonomi Bumiputera yang mempunyai hubungan rapat dengan Taib Mahmud. Antara nama ahli keluarga Taib Mahmud yang turut berjaya membina empayar kekayaan selama berpuluh-puluh tahun di Sarawak adalah melibatkan On Mahmud, Razia Mahmud, Muhammad Tufail Mahmud dan Zaleha Mahmud yang merupakan adik-beradik Taib Mahmud yang very powerful di Sarawak. Tidak ketinggalan anak-anak Taib Mahmud seperti Mahmud Abu Bakir, Hanifah dan Jamilah Hamidah Taib yang turut mendapat kelebihan dalam proses membentuk elit ekonomi baru ini dalam sejarah ekonomi politik Sarawak. Sepupu Taib Mahmud, iaitu Abdullah Ahmad Sepawi, juga merupakan elit kapitalis baharu yang direkrut oleh Taib Mahmud dalam sejarah negeri Sarawak sehingga hari ini. Pelbagai industri keluarga Taib Mahmud terlibat atas bantuan Taib Mahmud sendiri dan institusi kerajaan. Antaranya adalah industri pelaburan, industri penanaman kelapa sawit, industri pembangunan harta, industri keselamatan, industri percetakan, media, industri broker insurance, industri penghantaran barangan ekspor ke luar negara, industri perkayuan dan balak, industri binaan dan lain-lain industri lagi. Berdasarkan kajian penyelidikan dalam bidang korpus ilmu sains politik, empayar kekayaan dan kekuasaan Taib Mahmud berjaya melahirkan keluarganya yang sangat-sangat kaya raya dan memonopoli kekuasaan ekonomi politik di Sarawak sehingga hari ini. On Mahmud, adik-beradik kepada Taib Mahmud, mempunyai pegangan saham dan kepentingan dalam syarikat Aceh Jaya, Concordance Development, Diacorp Security Services, Kumpulan Parabena, Mahligai Development, Mahligai Shipping, Pembangunan Hasil Baik, Syarikat
Satria Realty, Syarikat Universal Shipping, Syarikat Sujiko Jaya, Syarikat Sungai Dalam Development, Syarikat Wisma Printing, Syarikat Mahligai Shipping, Syarikat Hamidah Jaya, Syarikat Cahaya Mata Sarawak CMS. Adik-beradik kedua Taib Mahmud, Abdullah Ahmad mempunyai pegangan saham dalam Naim Cendera Holdings, Taan Holdings Sdn Berhad, The New Sarawak Tribune, Smartech Solution Berhad, Cermat Ceria Sdn Berhad, Lembar Rakyat Sdn Berhad dan Syarikat Montax. Anak Taib Mahmud, Jamila Hamidah Taib mempunyai pegangan saham dan kepentingan dalam Syarikat Sakto Corporation, Syarikat Cahaya Mata Sarawak CMS, Resort Royal Mulu, WTK, Syarikat Balak Samling, Daya Suyukra, Syarikat Majaharta, Syarikat KBE Malaysia, Syarikat Satria Realty, Sure Versatile Company, Syarikat Monarda, Syarikat Rama Jelita, Syarikat Double Versatile dan Syarikat Hamidah Jaya. Anak seterusnya Taib Mahmud juga, Mahmud Abu Bekir, memiliki pegangan saham dan kepentingan Cahaya Mata Sarawak, Syarikat WTK, Syarikat Kayu Balak iaitu Syarikat Semling Global, Syarikat Sarawak Kabel Berhad, Syarikat Titanium Management, Central Paragon, Syarikat Daya Syukra, Syarikat Graceful Design, Syarikat Hama Memorial, Syarikat Pihinsri Heritage, Syarikat Sure Versatile, Syarikat Double Versatile dan Syarikat Tapak Beringit. Razia Mahmud, adik-beradik Taib Mahmud juga memiliki kepentingan saham dalam Syarikat Concordance Development, Hama Memorial Company, Kumpulan Parabina, Mahligai Development, Cahaya Mata Sarawak CMS, Bosa Mulu Resort, Hotel Miri Marriott dan Hanif Corporation Company. Hanifah Hajar Taib, anak kepada Taib Mahmud juga memiliki saham kepentingan dalam Syarikat Daya Syukra, Syarikat Cahaya Mata Sarawak, Cats FM, New Sarawak Tribune Semling Global WTK, Syarikat Kayu Balak, Syarikat Sanyan Wood Industries, Sarawak Royal Mulu Resort, SIG Gases, Syarikat Monarda, Phoenix Holdings, Satria Holdings dan Syarikat Gracefully Design. Seterusnya Muhammad Tufail Mahmud, adik-beradik Taib Mahmud, memiliki pegangan saham dan kepentingan dalam Kumpulan Sanyan, Diacorp Security Services, Concordance Development, Syarikat Grogro, Syarikat Insurepro, Syarikat Kumpulan Parabena, Syarikat Mahligai Development, Syarikat Mahligai Shipping, Syarikat Pelita Tower View, Syarikat Pembangunan Hasil Baik, Syarikat Sanyan Holdings, Syarikat Sungai Dalam Development, Syarikat Trans Dimension dan Syarikat Universal Shipping. Akhir sekali Zaliha Mahmud, adik-beradik Taib Mahmud memiliki kepentingan dan pegangan saham dalam Syarikat Yatiana Development, Syarikat Trans Dimension, Insuri Pro, Hama Memorial, Sujiko Jaya, Hamidah Trading dan Syarikat Majaharta. Ini antara kekayaan luar biasa adik-beradik Taib Mahmud dan anak-anak Taib Mahmud yang ramai rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sarawak, tidak tahu. Kenapa Taib Mahmud berjaya merekrut keluarganya menjadi sangat kaya raya dalam sejarah politik dunia maupun dalam sejarah ekonomi politik Sarawak. Ini adalah kelebihan dan kehebatan legasi politik Taib Mahmud. Sejak Tun M menjadi Perdana Menteri keempat tahun 1981 sehingga di era pemerintahan
Perdana Menteri ke-9 Mail Lambung. Taib Mahmud mempunyai kelebihan untuk bermain tarik tali dalam percaturan kuasa di Malaya. Taib Mahmud mempunyai pakatan politik yang sangat-sangat hebat dan luar biasa jika dibandingkan dengan ahli-ahli politik lain dalam sejarah negara. Taib Mahmud tidak mempunyai musuh dalam percaturan kuasa dalam Malaysia, maka ia memudahkan beliau untuk berpakat-pakat dengan semua Perdana Menteri sepanjang zaman untuk mempertahankan dan membina empayar kekayaannya dan kekuasaannya di Sarawak. Taib Mahmud bersama keluarganya adalah keluarga yang sangat kaya raya, untouchable. Tidak pernah ditangkap, disiasat oleh SPRM. Kerana inilah yang kita namakan Raja Baru Sarawak yang paling kebal di dunia. Sekian. Terima kasih.